Midas ialah seorang raja dalam mitologi Yunani kuno yang boleh mengubah apa sahaja yang disentuhnya menjadi emas. Raja Midas menerima hadiah untuk mengubah segala-galanya menjadi emas daripada dewa Yunani yaitu Dionysus. Dionysus mempunyai seorang mentor bernama Silenus yang telah kehilangan arah dan dibawa ke tempat Raja Midas untuk perlindungan. Raja Midas juga dikurniakan seorang putri yang sangat cantik bernama Marigold. Walaupun begitu, Raja Midas masih tidak berpuas hati dengan segala kuasa yang dimilikinya. Malangnya, Raja Midas mempunyai banyak kelemahan. Raja Midas mempunyai sifat yang sangat gila terhadap harta dan emas. Di dalam fikiran Raja Midas, kebahagiaan hanya akan dapat dicapai jika baginda dikelilingi dengan kemewahan. Raja Midas terlalu obses dengan emas. Baginda suka menutup seluruh tubuhnya dengan emas, seolah-olah dia menyangka emas itu adalah sebahagian daripada tubuhnya. Pada suatu hari, Dionysus berpesta di kerajaan Raja Midas dengan bapa angkatnya yang bernama Silenus. Dionysus tidak sadarkan diri apabila dia dipisahkan dari Silenus. Ini kerana Silenus minum terlalu banyak wine dan sangat mabuk sehingga Silenus akhirnya penat dan memutuskan untuk tidur sebentar di taman bunga ros. Silenus tidak menyedari bahawa taman yang ditidurinya itu sebenarnya adalah taman bunga ros milik Raja Midas. Beberapa petani yang melihat Silenus tidur di taman bunga ros milik Raja Midas akhirnya membawa Silenus kepada Raja Midas. Apa yang tidak dijangka ialah daripada berasa marah kerana taman bunga ros milik baginda ditiduri oleh orang yang tidak dikenali, tetapi setelah Raja Midas mengenali Silenus, baginda melayannya dengan baik selama 10 hari 10 malam. Pada hari yang ke-11, Raja Midas menyatukan semula Silenus dengan Dionysus di kota Lydia. Melihat kebaikan Raja Midas, Dionysus ingin membalasnya dengan mengabulkan satu hajat yang diinginkan oleh Raja Midas. Tanpa berfikir panjang, Raja Midas berkata, "Aku mahukan keajaiban sentuhan tanganku menukar sesuatu kepada emas." Sedikit bimbang dengan permintaan Raja Midas, Dionysus mengingatkan Raja Midas supaya berhati-hati dalam memilih apa yang diinginkannya. Namun, Raja Midas tetap berkeras dan mempercayai permintaannya itu adalah sesuatu yang berasas. Oleh kerana masih terhutang budi dengan Raja Midas, Dionysus pun mengabulkan permintaan Raja Midas. Keesokan harinya, Raja Midas bangun dan segera menguji sama ada keupayaan tangan baginda benar-benar berhasil. Pertama sekali, Raja Midas menyentuh dahan pokok dan ternyata ia bertukar menjadi emas. Kedua, Raja Midas menyentuh batu dan ternyata ia juga bertukar menjadi emas. Ketiga, Raja Midas mengambil beberapa kuntum bunga ros dari kebunnya dan semua bunga ros itu bertukar menjadi emas. Dengan keupayaan untuk menukar 3 objek ini menjadi emas, rasa gembira timbul dalam diri Raja Midas. Raja Midas menyentuh batu, dahan, mahkotanya dan tempat tidurnya yang semuanya berubah menjadi emas. Baginda meneruskan perjalanannya ke Taman Bunga Ros, di mana baginda menyentuh setiap bunga mawar di taman itu dan mengubahnya menjadi emas. Itu adalah hadiah terbaik yang dipintanya.
Namun, kebahagiaan ini akhirnya bertukar menjadi malapetaka apabila hamba-hamba membawakan makanan dan minuman kepadanya, dan segala makanan dan minuman yang disentuh baginda serta-merta bertukar menjadi emas. Di dalam masa yang sama, putrinya Marigold tidak suka bahawa bunga-bunga di taman telah hilang kilauan kerana ia kini berwarna emas. Raja Midas pergi menghiburkan putrinya dengan memeluknya. Secara tidak sengaja, Raja Midas menukar anak perempuannya menjadi emas dan tidak dapat mengembalikannya. Raja Midas yang melihat ini akhirnya menyesal dan mengutuk kuasa yang baginda pinta kepada Dionysus. Raja Midas akhirnya berdoa kepada Dionysus dan memohon untuk dibebaskan daripada kelaparan. Raja Midas mula berdoa kepada Dionysus agar diperkenankan hasratnya itu. Ini kerana hasrat yang telah dipintanya telah bertukar menjadi sumpahan. Dionysus memberitahu Raja Midas bahawa baginda mesti melawat sungai Pactolus untuk membersihkan dirinya daripada sumpahan itu. Raja Midas melakukan seperti yang disuruh dan mandi di sungai. Raja Midas membasuh tangannya di sungai Pactolus. Ajaibnya, kuasa tangannya bergerak ke dalam sungai dan mengubah pasir sungai menjadi emas. Akhirnya, Raja Midas bebas daripada sumpahan ini. Sumpahan ini akhirnya dikenali sebagai tangan Midas atau sentuhan emas. Apabila Raja Midas pulang ke rumah, Marigold kini telah kembali kepada dirinya yang normal. Raja Midas berlari ke arah Marigold dan memeluknya. Walaupun Raja Midas berpendapat bahawa emas adalah perkara yang paling berharga di dalam hidupnya, baginda tidak lama kemudian menyedari bahawa sebenarnya putrinya adalah harta yang paling berharga daripada emas.